Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa asba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Qaba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan keenamnya, wahdaniyah, artinya wajib satu Allah Ta'ala pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia Dia, belah ihsan daripada Dia semata, atas kehendak Dia semata-mata masih memberikan kepada kita keterusan untuk berada atas muka bumi Dia. Alhamdulillah. Dialah yang menghidup mematikan kita, dan boleh pagi ni pun hidup, Dialah yang menghidupkan kita. Alhamdulillah. Bukan makanan hidupkan kita, bukan minuman hidupkan kita, bukan oksigen hidupkan kita. Yang menghidupkan kita Allah. Syukur diberi kepada kita nikmat Islam melalui mak ayah kita, nikmat besar yang dengan itu Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Nikmat besar disedarkan kita, diberikan kita perasankan ke Dia, sedar ke Dia, apatah lagi diberi kita sentiasa minat dan haluba untuk belajar macam mana nak mengenal Dia, ingat kat Dia, nak mentauhidkan Dia, mentanzihkan Dia daripada segala sifat kekurangan, dan yakin dengan sepenuhnya, yakin seyakin-yakinnya Dialah yang bersifat dengan kesempurnaan. Makhluk inilah yang serba kekurangan. Kitalah yang sepatutnya kena ada perasaan penuh pengharapan hanya pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah disedarkan kita makhluk adalah makhluk, dan Alhamdulillah Allah Ta'ala taufik hidayahkan kita untuk letakkan makhluk pada kedudukan makhluk, yang dengan itu kita sentiasa ingat pada pencipta makhluk. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita boleh sedar dan yakin dengan perkara tersebut. Itulah dikatakan iman melayakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Diberi pula pada kita kesedaran untuk berselawat, untuk masa dan peluang ni banyak kita gunakan pada benda-benda manfaat, khasnya untuk menjalin hubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat salam pada Dia. Alhamdulillah. Diberi pada kita pula kesungguhan, minat yang berterusan, istiqamah untuk terus belajar dan menjunjung perintah Tuhan, dan berada dalam majlis yang seumpama ini yang digerakkan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita semua diberkati, insya-Allah. Alhamdulillah. Syukur dapat kita keupayaan, kelapangan masa, kesempatan begini untuk meneruskan bacaan daripada kitab Paku Iman, insya-Allah. Sifat seterusnya kita nak belajar mengikut tertib dan disiplin daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, ambil saripati daripada Quran hadis yang telah disepakati dengan dalil nakli dan akli tanpa boleh diingkari. Bahkan sesiapa mengingkari dia boleh dihukum mati kerana dihukumkan murtad, menolak perkara yang telah diijma'kan oleh para ulama.
termasuk dalam benda syai' ma'lum fid din bidarurah. Alhamdulillah. Apa dia yang kita nak belajar seterusnya setelah kita selesaikan yang terdekat qiyam bi nafsi? Mesti Allah wujud, mesti dia qidam, mesti dia baqa, mesti dia mukhalafah, mestilah dia qiyam bi nafsi. Dia ilah, dia Tuhan, la ilaha illallah. Tu teras kita nak ambil faham daripada la ilaha illallah ni. Apa dia seterusnya? La ilaha illallah, antara besar isyarat pada la ilaha illallah ni, Allah je ilah. Prinsip khas kita jumpa ni wahdaniyah. Jadi kita nak belajar ni wahdaniyah. Sekali lalu dia sebut huraian ni wahdaniyah dengan mana wajib satu Allah Ta'ala. Bahasa lain wajib asa Allah Ta'ala. Macam mana disiplin lepas dia sebut sifat Allah Ta'ala ni, dia bukan saja terjemah wahdaniyah mana satu, tapi disebut dengan wajib satu, wajib asa Allah Ta'ala, wajib tunggal Allah Ta'ala. Disebut wajib tu nak menunjukkan sifat ni mesti, akal tak boleh menolak sama sekali. Yang inilah yang kita kena ambil reti sampai yakin sepenuh hati, bahkan jadi sebati, dan Allah sentiasa diingati sepanjang hari tanpa dilupai. Amin ya rabbal alamin. Apa dia? Wahdaniyah. Memang dalil nas Qurannya jelas. Qul huwallahu ahada, inna ilahakum la wahida. Jelas menunjukkan wahidnya, wahdaniyahnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni dia fa'alul lima yurid. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Huwal hayyul qayyum. Itulah dalil-dalil nak menunjukkan kata wahdaniyah ya Allah Ta'ala. Dia saja yang hidup. Dia saja, dialah yang membuat kita dan apa perbuatan kita. Dialah yang boleh perbuat apa saja perbuatan mengikut apa saja dikehendaki. Tu sekali lalu sebut ayat-ayat Quran yang menjadi dasar apa pembincangan kita nak bincang, atau istilah para ulama ahli sunnah wal jamaah ni yang telah disepakati, engkar dia hukum murtad boleh bunuh, boleh dihukum mati. Apa dia? Wahdaniyah. Jadi kita nak belajar ni bukan belajar ahad, bukan belajar wahid, tapi belajar wahdan. Kenapa nak belajar wahdan ni? Pasal tu saya kata kita belajar ni, kita bukan hanya ambil satu ayat Quran, ambil kelepok faham, ambil kelepok faham, bukan. Kita belajar ni adalah intisari daripada seluruh Quran, seluruh hadis. Ambil parti dia tu, ni faham keseluruhan daripada seluruh Al-Quran dan hadis. Satu kita nak belajar ni bukan belajar wahid, bukan belajar ahad. Sedangkan antara ayat Quran datang Qul huwallahu ahad. Ada ayat Quran sebut inna ilahakum la wahida. Datang ayat dengan huwal hayyu, dia jua yang hidup. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah dialah yang cipta kamu dan apa saja yang kamu perbuat. Atas prinsip kita selalu sebut la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya untuk buat taat dan daya upaya tinggalkan larangan, melainkan semua dengan bantuan Allah. Maksudnya Allah yang kurniakan kederat kat kita. Dengan tu boleh kat kita boleh buat. Tak ada perbuatan kita sendiri. Nak ada perbuatan kita sendiri macam mana? Sifat kita pun Allah Ta'ala kurnia, anugerahi. Zat kita pun Allah Ta'ala bagi jadi. Yang asal kita daripada air mani, yang tak ada satu nilai pun dengan pandangan kita kan. Semua tu adalah daripada Allah Ta'ala belaka. Jadi kita nak faham ni bukan nak faham benda kecil-kecil, tapi benda besar, intisari daripada seluruh Quran hadis. Nak faham apa? Wahdaniyah. Maksudnya nak merangkum faham semua bab yang kita kena faham dalam
mengasa ke Allah Ta'ala ni, walaupun ada common knowledge kat kita, bila asa ke Allah Ta'ala ni, Allah satu. Yang tu memang Alhamdulillah, beranak-beranak dapat lah. Walaupun kita tak pergi mengaji pondok apa, ada syai' maklum fiddin bidururah, ya Allah ni satu. Okey, untuk faham dah. Tapi dengan faham macam tu dah cukup ke? Semestinya belum. Pasal itu adalah betul-betul general knowledge atau common knowledge, atau istilah selalu disebut yang tu syai' maklum fiddin bidururah. Bahkan huraian yang nak disebut ni pun, yang ni pun sebenarnya adalah termasuk dalam syai' maklum fiddin bidururah. Khasnya atas kita nama orang Islam. Setiap orang Islam sepatutnya mesti faham wahdaniyah, apa asa yang Allah Ta'ala ni macam ni faham. Satu, kita nak belajar ni, sekali lagi saya sebut, kita bukan belajar wahid, kita bukan belajar ahad, kita belajar wahdan. Kenapa saya sebut dengan bahasa macam tu? Nak menunjukkan sirah ataupun lafaz bab kita bicara ni, dia ada apa, dia mengkandungkan pelajaran kita ni dengan apa dia akan bagi sekali lalu huraian apa maksud Allah Ta'ala ni satu, wajib satu Allah Ta'ala ni. Kita tengok di punya syarahan sekali lalu tu, wajib satu Allah Ta'ala tu adalah dengan mana? Pada zat dia, sifat dia, segala perbuatan dia. Macam mana boleh hurai macam tu? Boleh hurai macam tu pasal topik kita bukan wahid, bukan ahad, tapi wahdan. Atau kaedah sirah kita belajar bahasa Arab, kita belajar wazan fa'lan, wahdan. Kenapa? Dia termasuk dalam amsilatul mubalaghah. Bila mubalaghah ni maksudnya apa? Dia menunjukkan ada superlatif punya structure perkataan. Super tu maksudnya bersengatan asanya Allah Ta'ala. Jadi Allah ni asa-asanya, tunggal setunggal-tunggalnya. Nak faham tunggal setunggal-tunggalnya dari sudut mana, angle mana, dan macam mana kaifiat dia. Tu yang kita belajar ni. Kita bukan belajar wahid, kita bukan belajar ahad, kita belajar wahdan. Cuma bila niyyah tu, maksudnya nak dinisbahkan kepada asa Allah Ta'ala, satu Allah Ta'ala ni, dengan satu ataupun tunggal setunggal-tunggalnya. Macam mana ulama' dah ambil kesimpulan daripada seluruh intisari, intipati Quran hadis ni, apa dia, tak mana 3 bab besar ni. Zat dia, sifat dia, perbuatan dia. Macam mana nak faham sungguh-sungguh Allah Ta'ala ni? Kalau saya ngaji Urdu, istilahnya nak faham iktayi pada Allah Ta'ala. Apa dia? Itulah istilahnya wahdaniyah. Keasaan Allah Ta'ala ni, yang tunggal Allah Ta'ala satu, zat dia tunggal tu, maksud dia macam mana? Tu antara yang kita dah lalu, saya sebut sekali lalu istilah apa? Tunggal Allah Ta'ala dalam bab zat macam mana? Besar kali bab zat wujud lah. Zati wujud, wajibul wujud. Yang zati wujud, wajibul wujud Allah lah. Tak ada lain lah. Makhluk ni asal tak wujud. Kalau wujud pun jaizul wujud, mungkinul wujud. Nisbah zati wujud Allah Ta'ala. Apa dia? Zat dia saja kidam, zat dia saja baqa, zat dia saja yang qaim bi nafsi. Makhluk semua baharu, semua asal daripada tak ada. Allah yang bagi mula ada makhluk. Dan ada makhluk ni pula, kita ni memang bila asal tak ada, di atas limpah kurnia Allah Ta'ala nak kekalkan kita ada, yang kita punya sifat asalnya bila ada boleh binasa. Bila kekal tu memang limpah kurnia Allah Ta'ala. Jadi kita ni memang tak akan ada sifat kekal sama sekali. Yang kekal zati hakiki. Kita belajar dah bak itu Allah juga. Kita ni fana. Terdekat kita bicara qaimin nafsi, Allah saja tak hajat pada satu. Dia tak hajat pada zat. Dia zat dah. Ada nama dia qadim, zat dia qadim, sifat dia qadim. Dia saja tak hajat sesuatu. Dia qadim, dia sedia, memang ada, sedia ada, memang ada, pasti ada. Kita asal tak ada. Semua makhluk berhajat dengan Allah Ta'ala. Wadaniyah tu. Jadi bab zat ni,
Khasnya nak faham tu yang saya, memang istilah ulama kita sebut itulah, atau istilah dan syarahan macam tu, itulah dipanggil wahdatul wujud tu. Itulah. Nak faham wahdah Allah Ta'ala ni besar sekali bab wujud ni. Kalau tak faham tu, memang tak boleh faham syarah wahdatul wujud yang sepatutnya dipaham. Yang nak faham la ilaha illallah, macam mana kita faham Allah juga ilah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, tak adalah yang wujud melainkan Allah. Maksudnya tak faham. Maksudnya tak faham. Sebab tak faham tu, dia tobat dengan dia lain. Saya bahasa macam tu lah, tobat dengan dia lain. Maksud apa? Mesti kena faham bodoh, tak reti, mengaku bodoh, istilahnya apa? Delete balik file-file yang dah korup tu, buat file baru. Baju dye apa tengok, tak comot, belotan yang bahasa istilahnya, rendam kelorok, bagi putih balik, ya. Buat corak baru, tak pun atas kata bagi putih, bagikan dia putih betul-betul. Bagi dia putih betul-betul. Dan syarat nak putih ni mesti buang hak lama. Mesti buang hak lama. Kotor tu dibuang. Apa kaedah kotor nak dibuang? Tak ada kaedah lain kita. Apa dia? Tobat. Itu saya punya bahasa tu, tobat dengan je lain. Tobat dengan je lain. Macam kita dalam suasana ni pun, pandemik ni, mana kata pandemik ni. Apa kaedah kita? Kaedah kita dalam syarak, tobat. Buat lain. Susun masyarakat lain. Masyarakat kita banyak rosak lah. Rosak dengan hiburan, rosak dengan bodoh, rosak dengan maksiat, rosak dengan benda haram. Itu apa kaedah dia? Tobat. Tak pernah dengar kita ayat-ayat tobat. Yang kita duk dengar, khutbah Jumaat pun suka suruh tobat. Suruh apa? Jagalah SOP, penjagakan sosial, ambillah suhu. Itu pakailah mask. Ya apa? Kalau kawasan ni, buatlah swab test. Tak ada lah, macam tu kan. Tak ada lah dalam khutbah, saya tambah lah tu. Ambillah vaksinasi. Kau macam tu. Apatah lagi, syarikat yang mengeluarkan vaksin pun, dia pun kata, orang kafir pun dia kata apa, berhentikan vaksinasi ni. Pasal apa? Pasal ramai yang dah mati dengan sebab vaksin. Yang mati COVID, demo duk dakwa tu, pakailah kan. Yang mati sebab vaksin tak ada. Ada. Mana lagi besar persentage mati sebab vaksin ni? Yang kena vaksin dia, orang kena COVID tak ada, orang kena COVID positif dia tak ada. Bukan dia kata tak ada. Bukan kita baru benda COVID bukan sehari dua dah kan? Apa saya nak sebut ni? Jadi apa kaedah ni? Kita putihkan balik, susun balik, structurekan balik masyarakat. Jadi maksudnya buat PKP ni pasal 1, pasal 2 ni, pasal apa benda yang buat? Kalau kita ikut kaedah kita, syarat itu pasal apa? Pasal tobatkan masyarakat. Pasal refresh balik, delete balik file lama tu, taubat betul-betul. Ada ke pasal 1 program-program taubat dalam TV Hijrah ke, TV 1, TV 2, TV 3? Awak tak tahulah, awak tak ada TV. Dan surat khabar ke, internet ke ada? Iya ke? Pak Cik Nurlah tak tengok TV ke? Tak ada cerita taubat. Ada. Kita nak juga dengar kan seorang menteri ke, apa orang-orang pejabat agama ke, pengarah pejabat agama ke, bila kan orang besar-besar lah cerita ni. Apa? Engkau cerita buat satu kuliah tauhid, kami nak dengar, bagi kami jadi takwa. Kasar lah ayat saya kan. Tak, betul lah kami cakap ni. Pasal hampa orang agama. Aku pun memang nak jadi orang agama pun, memang aku tak jauh agama pun. Tapi kita cakap agama macam ni, dia marah. Baik, aku nak dengar kau cakap agama, satu perkataan yang kau cakap, kami jadi takwa. Sebut. Ya. Buat kuliah hari-hari, kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah maghrib macam kita duk buat ni. Nak bagi kuliah nahwu sorah bukan semua orang nak telan. Tapi kuliah tauhid semua orang kena telan. Aku nak dengar orang besar-besar tu cakap macam mana dia cakap tauhid. Macam mana dia ajar agama, macam mana dia nak bagi balik orang balik ke agama, macam mana boleh tauhid ke Allah Ta'ala, macam mana nak takwa kepada Allah Ta'ala. Aku nak dengar apa bercakap. Tak ada pun. Habis-habis kata kita
kena vaksinasi. Walaupun dah mati, ada orang mati dengan sebab vaksin, hukum vaksin ni harus, tapi wajib juga. Tak faham sudahlah saya bunyi kenapa macam bunyi itu kan. Wajib juga. Dia cakap macam mana bahasa lain, saya ajuk-ajuk macam tu lah. Itu je yang kita dengar. Kalau sebab kuasa, dia ada kuasa. Kaedah kita pula kalau tak pandai bercakap ke apa, kan kita punya teori dalam pemerintahan ni sejak zaman Mahathir lagi. Macam gitu kan. Nak buat Jambatan Bola Bina, orang Malaysia tak pandai. Kena buat, panggil macam mana? Siapa buat Jambatan Bola Bina? Orang Malaysia. Dia panggil orang Jepun, Korea tu. Tak tahu lah saya pun. Jepun, Korea sebenarnya. Pekerja pun orang kita tak pandai macam mana nak buat apa? Tapak gajah lah bahasa kampung kita. Nak buat tapak gajah dalam laut. Dalam laut. Macam mana nak buat tapak gajah dalam laut tu? Oh, rupanya kena buat acuan macam ni. Sedut air, buat keluar, gedebuk. Lepas tu, baru boleh masuk dalam tu bubuh simen, bubuh besi, cu sampai atas, tuang simen, geduk. Oh, macam tu buatnya. Tak ada orang Malaysia buat macam mana? Panggil daripada Jepun tu. Ni kalau tak ada, tak kerti nak bercakap agama, tak kerti nak cakap tauhid, orang Malaysia bodoh sangat semua. Macam mana? Panggil orang-orang apa? Muslim, tutup guru, ulama macam mana? Cerita macam mana nak tauhid Allah Ta'ala ni. Ini kaedah kita. Saya sebut kata kaedah agama. Kaedah kesihatan. Alamak. Don't drop our water face lah kan. Don't embarrass us lah. Macam mana angka boleh jadi 11,000? Saya tak tahu 11,000 mana. Orang punya 11,000 je. Pembala ni dah pasar pun duduk 11,000. Pembala ni. Saya buat muka itu pembala ni. Sebulan lebih lah ni. Duk PKP, duk tak tukar PKP lah. Boring kot dengar bahasa tu, tukar pasar ni. 11,000 ni. Apa jadah jadi gini ni? Mesti something wrong lah. Something wrong ni sebab teknikal hukum keduniaan tu. Something wrong ni. Apa kaedah agama yang kau buat? Sembang itu boleh lah. Senang ke kita nak jumpa? Dari kaedah kita dah cakap macam ni. Siapa orang berwajib tu kau sambung-sambungkan lah. ASB pun tahu kita cakap apa. Tak faham sudah saya apa. SB pun tahu. SB Special Branch lah, bukan sibuk babi. SB tu. Dia ada bahagian politik, dia ada bahagian sosial. Lagi. Demo punya orang, bukan sikit-sikit orang. Bagilah laporan yang betul. Bukan siapa yang menyanggah kau, yang tu kau ambil perhatian, tangkap, bagi diam. Bukan macam tu. Siapa yang sewil tu kau tangkap. Katanya. Yang ni siapa yang menyanggah apa yang dasar pemerintah, itu yang dibising kita pula jadi bersalah. Tak, yang bersalah ni hak pengar tu. Itu bersalah. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita taubat tu. Nak cerita wahdaniyah tu. Betul, kaedah kita, kalau katalah kena bala sekali pun macam ni, mati. Kalau mati kita ada iman tu, mati penyakit tu pula orang kata apa, kita menderita sakit macam mana, mati terbakar, mati kena belik ular sawa, mati kena kejutan elektrik, mati dibunuh kan. Mati dibunuh. Nama mati syahid akhirat. Dah sebut bab mati tu, cerita pula bila mati mesti kena mandikan dia, kapan dengan dia kan, sembahyangkan dia, tanam perkuburan Islam. Ni mati tak mandi pun. Mayat COVID mana nak mandi? Pasal apa? Virus bahaya, pakai PPE apa-apa. Ni mati atas katil ni, balut-balut gitu je. Masuk dalam plastik. HIV dulu pun mandi lagi mayat. Betul? Sampai kita dikursuskan kan. Malam tadi pun saya jumpa orang yang memang dah pernah mandikan 2 kali, kata dia mandikan mayat HIV. Klorok, last kali klorok. Kain kapan tu pun rendang klorok. Kain kapan pertama tu klorok. Kapur baru apa, tapi last kali siraman tu klorok. COVID ni tak ada apa-apa, mandi pun tak. Siapa yang fatwakan sembahyang mayat macam tu?
mandi tayamum mata plastik tu. Siapa dia? Fatwa. Saya nak sebut hukum agama, saya bukan cerita hukum lain. Dulu kita tak tahulah pandemik tak pandemik. Oh, tengoklah ni macam betul lah dia orang duk kata selayaknya bukan kata pandemik, dia pandemik. Dia ada plan sesuatu lah. Dah tengok muskil sangat lah. Saya tengok negara barat, tengok Euro dalam stadium rapat-rapat relax pun tak ada apa-apa benda pun. Singapura pun kita tengok negeri ikan hiu. Ikan hiu tu pasal dulu Perdana Menteri dia nama Lee Kuan Yew tu. Okey dah tak jadi macam kita dah kelang kabut macam ni. Yang ni kalau kata kelang kabut angka banyak-banyak pun kau buat apa nak bagi elok? Setakat kuarantin orang tak ajar pun macam mana nak baikkan dari sudut fizikal umum ni. Pasal yang dah kena positif berapa ratus ribu, yang dah sembuh ratus ribu dengan tak bagi ubat apa pun, pergi makan tidur, discharge daripada hospital. Baik. Bukan sikit orang yang macam tu kan. Yang mati tu satu hal, kita nak cerita yang maksudnya tak kena vaksin pun sembuh. Bukan sikit-sikit. Kalau lah ni angka dah 600 ribu lebih ke 700 ribu, pergi tengok angka tu lah. Yang dah sembuh berapa orang? Ratus ribu. Dia makan apa? Makan nasi. Mana ada orang makan ubat khas? Bukan pasal vaksinasi. Yang kena vaksin pula, yang dah 2 dos ada positif. Jadi keedah dia bukan bagi apa proses imunisasi kebangsaan. Vaksin bukan imunisasi, proses vaksinasi kerajaan. Pegang tu, saya telah divaksinasi. Baik pegang, saya sudah makan nasi. Saya buat lawak gitu lah kan. Patutnya proses imunisasi ni, imun jasad ni, imun batin tu. Macam mana nak dapat tauhid Allah Ta'ala, macam mana nak asalkan balik Allah Ta'ala, macam mana nak jaga semayang. Memang betul lah atas prevent apa, takut menjangkit apa, tapi saya cakap macam-macam saya nak cerita wahdaniyah tu kan. Tapi nak cerita apa, saya rasa nak cerita kita nak belajar, tambah nak cakap bab agama ni, kita kena ambil daripada parti betul lah Quran hadis tu. Dia kata kalau keedah kita tak erti bodoh, asal saya sebut situ lah kan, wajib taubat ngaji lain. Pasal kita nak ambil faham ni bukan kecil-kecilnya perkara. Benda jadi teras dalam hidup kita, nak wahdaniyah ke Allah Ta'ala. Tu yang disebut kita nak belajar ni atas nama wahdaniyah. Dia terjemahkan dengan perkataan dia asa pada zat, asa pada sifat, asa pada perbuatan. Saya ngaji ada satu lagi, asa dalam bab pemilikan. Macam mana nak mengasakan pemilikan. Kalau tak jauh-jauh pun tengok dekat bab pemilikan, macam mana nak tauhidkan pemilikan ni. Semua milik Allah. Kat kita ni sebagai pemegang amanah, tunaikan perintah ni dengan sedarnya dan perasaannya. Apa yang ada kat kita ni, baik jasad kita, roh kita, zahir kita, batin kita, mata kita, mulut kita, telinga kita ni, saya duduk bercakap ni dengan sedarnya, ni semua amanah Allah Ta'ala. Dia suruh, dia bagi kita faham, dia bagi kita reti dengan sedarnya bercakap ni kederat bercakap ni pun Allah yang bagi, la ilaha illallah. Tu tauhid Allah Ta'ala. Harta pun mana yang kita punya, atas nama kita sebagai pengurus, manager only, pengurus saja, milik semua Allah Ta'ala punya. Kita mati, anak, isteri, waris lah, waris pegang. Kita sebagai sekarang ni atas nama kita, orang yang mengurus, itu aja. Yang pondok-pondok, yang rumah-rumah, yang anak-anak, yang isteri, yang fidyah tak fidyah, mana kita tolong pegang je, urus lagi betul aja. Mana kita boleh ambil, mana tak boleh ambil, tak boleh ambil. Bagi ni orang punya, ni aku punya. Yang aku punya pun bukan milik aku. Yang ni untuk korban, untuk bagi miskin balik. Walaupun korban tu, sagi kita makan juga, daging tu ada juga. Mana kita boleh ambil, tak boleh ambil. Dengan sedarnya tauhid Allah Ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah Ta'ala apa ada langit di bumi. Kat kita ni milik macam mana? Ni milik nama idafi. Harta aku, rumah aku, anak aku, isteri aku sebagai aminullah, orang yang memegang amanah Allah Ta'ala. Kalau tengok situ pun, itulah tauhid Allah Ta'ala. Harta pun datang, ni minallah, alhamdulillah. Ni duk ada ni pun
Billah. Belanja pun ilallah. Tu saya kata, siapa yang dipanggil untuk orang ahli tauhid masuk dalam TV, murnikan balik tauhid kita. Balikkan kita balik dalam ajaran agama. Siapa buat itu? Tak ada ke program tauhidiyah kan? Kebangsaan ada? Program PNSI memang ada SMA lah tu. Buat program besar-besaran, kelompok-kelompok hantar apa yang ni, semua kaki tangan pejabat kerajaan, mari sini bagi kuliah cerita tauhid. Kalau tak ada pun bagi satu orang yang pakar buat satu siaran langsung ke live. Ya ada tengok volunteer macam kita lah buat live apa kan. Ajar yang memang daripada pentadbir sendiri hari-hari buat liputan cerita tauhid, berapa orang yang dah murtad, berapa orang yang jadi tauhid, berapa orang pulih balik tauhid. Macam mana kau cerita vaksin tu, berapa orang sembuh, yang ni tak sembuh, yang ni penyakit, yang ni sembuh, ni bantuan pernafasan berapa orang pakai. Boleh jangka pula berapa orang mati pula bulan 9, bulan 10 ni dengan kematian macam ni. Waktu yang tengok yang di highlight kan apa dia, vaksinasi. Yang nak selamatkan kita bukan vaksinasi, tauhid tu. Kita tak menafikan sabab-musabab tu, tapi tengok vaksin pun bukan sabab sebenarnya. Pasal duduk depan mata kita tengok yang kena vaksin pun masalah. Jadi vaksin bukan penyelesaian. Jepun pun reject, yang dia reject tu dia bagi kita. Amerika pun reject, dia bagi kita. Kita kecil tak kebak tangan, nyiru tadahkan, kutip. Kalau tak nak tu benda yang memang berharga, tak apa. Dia orang pun tahu dah apa keburukan dia. AstraZeneca lah apa, berlaku apa, pembukuan darah lah apa kesan dia macam ni. Bukan sikit-sikit doktor cakap. Dulu bodoh, zaman kita tak ada internet apa, kita tak erti lah maklumat. Ni internet di hujung jari boleh tengok orang dok share pula, ada grup pula buat macam ni. Takkan tak ada informasi langsung kot. Lepas tu dah bertindak macam mana? Dah terlanjur tu ke apa? Dah terlanjur macam mana? Taubat. Yang dulu dah silap macam mana? Betul kan balik kenyataan? Khasnya dalam bab agama. Tu kalau kata dulu tak mandi mayat apa, masuk dalam plastik, tayamum kata, betul ke kaedah macam ni? Tu saya kata, betul ke? Kalau saya muskil lama dah. Tak tahu, saya tengok tak ada satu orang agama pun yang tegur dalam bab perbuatannya ni. Saya tak tengok lagi lah. Tak apa, saya nak cerita hukum tu saya lama dah muskil lah. Hari ni buat saya bercakap ni. Ada itu saya tegur sikit itulah. Ni semua saya nak bercakap ni. Kenapa tak dimandikan mayat tu? Tu saya kata HIV pun mandi mayat. Kalau kata tak boleh mandi mayat orang COVID-19 ni, semua yang positif kat tempat kuarantin tu mana boleh ada bilik air mandi. Air kencing pun kena buat dalam botol tanam. Air kencing kena buat dalam botol tanam. Air kencing tarik pun kena buat nasi bungkus tanam. Yelah, pasal tak boleh mandi mayat. Pasal nanti kuman tu tersebar melalui air kumbahan tu. Boleh faham saya cakap apa? Kalau mayat pun boleh tersebar air kumbahan, ni yang hidup yang positif ni macam mana? Boleh pula mandi pula, elok je bila air penuh je pun. Penjarakan aja. Tapi mayat buat dalam plastik, tayamum. Saya nak cerita masalah berapa ribu dah orang mati yang diselenggarakan mayat macam tu. Tanggungjawab siapa? Mayat tak tu hal lah, dia dah mati, dia tak ada apa dah. Yang duk hidup ni lah masalah dia. Betul tak betul syariat? Macam ni ke syariat? Dia orang kata ada mudarat. Betul ke terbukti mudarat tu? Saya kata kalau betul terbukti mudarat, orang positif memang tak boleh mandi. Pasal air kumbahan dia akan jadi bahaya. Air kencing dia bahaya, berak dia bahaya, pasal dia positif. Tambah pula ICU UCI tu, bilik macam tu, macam mana? Semua bahaya semua. Semua bahaya. Tu saya kata kalau bahaya, kalau betul-betul lah pandemik tu lah, saya nak sebut tu lah, tu tengok macam muskil lah. Lagi ke belakang lagi saya tengok macam-macam muskil.
Kalau kata bahaya tengok saya itu, saya ada sebut gini kan, biasa tengok tak sependa duduk tepi-tepi jalan orang buang kata-kata, ada? Padahal sependa bukan benda pandemik. Nanti faham saya sebut? Faham tak saya sebut apa? Tak faham. Sependa bukan pandemik, tapi face mask jumpa tak tepi-tepi jalan bersepah kata-kata. Kalau pandemik, takkan face mask boleh buang kata-kata? Saya kira orang ni menapas hingga bakteria apa, main lempar gitu aja. Kalau sampah pun buang boleh didenda. Sependa buang pun kata macam orang tak kerti bahasa. Takkan buang face mask kata-kata ni macam tak ada apa-apa. Sedangkan ni pandemik. Saya ni muskil, saya tak boleh, orang lain saya tak tahu lah. Saya muskil waktu tu. Cuma tak bercakap je lah. Ni bercakap ni. Ni bercakap ni. Sikit sana dah mula bercakap macam tu, saya bercakap gitu Asal nak cerita wahdaniah ni. Kita saya kata kalau pandemik bukan masalah mana, kaedah kita yang penting wasiat kita dalam kaedah apa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Don't ever you die except you ensure yourself you are a Muslim, a true Muslim. Satu kita nak belajar ni wahdaniah. Takat dah faham Allah asa, Tuhan ni satu je. Belum selesai, banyak benda lagi kan. Nak sedar kita dengan sedarnya apa ada kat kita ni, la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah tu? Tu kata terlalu pendek, terlalu ringkas, perlu huraian. So dia kata tak ada ni, panggil lah ulama-ulama yang pandai-pandai cerita dalam TV macam mana nak fahamkan wahdaniah tu. Tak ada pun proses pemulihan akidah mentauhidkan Allah Ta'ala kebangsaan. Tengok teruk sangat dah, sampai tengok macam bertuhankan vaksin. Yang itulah bahasa dia. Tak pernah pun dia bagi peringatan, kata yang ni sebagai ikhtiar. Tak adalah. Bahkan macam mana, bagi tunjuk sebab kenapa tak nak vaksin. Yang mana tu bagi isi orang, sekali pertama, kali kedua, kali ketiga pun tolak lagi. Tunjuk sebab kenapa tak vaksin. Kalau tidak, nanti masuk masjid pun tak boleh, kena vaksin. Jadi yang dicerita di seolah-olah lesen masuk syurga ni vaksin. Ayat dia seolah-olah macam tu lah. Semua dia tak bercakap lah macam tu. Cuma dah apa? Nak masuk masjid tauhid. Nak masuk masjid mesti tauhid. Nak masuk masjid mesti tauhid. Test tauhid dia. Nak jadi pemimpin pun tauhid. Perdana Menteri tauhid. TPM pun tauhid. Menteri Kesihatan pun tauhid. Tauhid. Kau faham tak tauhid bab milik macam mana? Tauhid bab af'al macam mana? Maksudnya tak lulus wahdaniah ni. Intipati pada seluruh Quran hadis nak faham wahdan tu, pada Allah Ta'ala tu. Allah. Satu dia bagi huraian wahdaniah kita belajar ni atas kita punya balik pada pelajaran kita. Semua saya nak sebut ni di akademik sikitlah dari sudut ilmunya apa? Wahdan. Apa dia? Fa'lan. Dia macam kita belajar Rahman. Dia tu. Rahman ni apa? Dia salah satu amsilatun mubalaghah atau wazan fa'lan. Satu lagi, Rahim, fa'il pun amsilatun mubalaghah juga. Jadi bila kita belajar wahdan ni, memang wahidun satu, ahadun pun satu. Tapi kita bukan belajar wahid ahad, kita belajar wahdan. Kalau tak biasa dengar. Saya sebut. Saya ngaji pasal Tok Guru hurai macam tu. Tak biasa dengar, orang lain pun dengar lah. Kata baru hari ni dengar. Biar. Yang tu kalau orang awam. Orang biasa mengaji pun dengar. Tak biasa dengar macam saya cakap ni. Orang, kalau biasa dengar, alhamdulillah mudah lah. Maksudnya sama lah. Tally apa istilah apa? Sekrones lah. Fahaman kita tu. Pasal takat nak faham wahid, zat wahid macam selalu kita faham, sudah selesai lama dah. Tapi kita nak cerita, zat dia macam mana nak tauhidkan zat tu, saya kata nak faham wahdatul wujud tu macam mana. Nak tauhidkan memang Allah buat wujud ni, dia ya. Wujud satu lah. Zat Allah, zat makhluk. Zat Allah saja wujud. Zat makhluk tak duduk martabat wujud zati tu. Itu tak faham, bodoh, dengar elok. Jangan dinafi apa sepatutnya yang kena ambil dan kena ambil faham. Dah akui, tiraf apa ulama dah bahas lama dah, bukan sehari dua. Yang ada syarah mampu satu hal, yang tu pun kena jaga-jaga. Nak kena jaga-jaga. Satu kena mengaji ni, kena ambil betul faham dengan detail, sedetail-detailnya, tepat, setepat-tepatnya. Yang kita nak hidup dengan tu, nak hidup dalam wahdaniyah ke Allah Ta'ala.
Kita pun sedar bahawa Allah bagi hidup aku, Allah bagi nyawa kat aku, dia bagi melihat aku. La ilaha illallah. Boleh berjalan pun, la quwata illa billah. Tak ada daya aku nak berjalan ni pun dengan Allah. Pakai baju ni pun, aku pakai baju daripada daya upaya Allah Ta'ala bagi. Berjalan pun daya upaya Allah Ta'ala. Sedarkan apa yang ada kat kita ni, apa diri kita datang daripada Allah, sifat yang ada kat kita Allah Ta'ala beri, kederat Allah Ta'ala kurnia, milik harta dengan sebab kita pandai kerja macam ni pun semua Allah Ta'ala. Tu yang ada kerja, yang ada duit, yang tak ada duit ni, yang susah ni, siapa pula nak kena belanja, siapa pula nak kena tolong, tanggungjawab siapa pula? Yang tak bagi kerja ni macam mana? Ni untuk macam mana nak tenangkan dia orang. Itu saya kata sepatutnya ada program macam mana bubuhlah nama-nama macam-macam. Vaksinasi boleh bubuh nama, program untuk supaya jangan orang bunuh diri. Supaya orang kalau lapar sekalipun, kerajaan tak bagi bantuan sekalipun, la ilaha illallah, kami tak mengharapkan siapa melainkan Allah. Allah akan bagi bantuan ghaib. Kalau tak pun dia akan kenyangkan kita dengan zikir dan baca Quran. Kami yakin pemberi rezeki ialah Allah, bukan makhluk. Kalau kebar bendera pun boh biar tak jalan sebab macam mana? Yakin yang bagi rezeki ialah Allah. Makhluk ni sebab, bendera ni sebab, makhluk ni sebab, kerajaan ni sebab, duit ni sebab, kira rezeki sebab. Yang duk bagi suruh pinjam kat alung tu siapa? Apa pasal? Nampak? Dia punya sewil dah hidup dalam syariat dah sampai macam tu, tahap macam tu lah. Macam tu nak harapkan angka turun. Kalau katalah pandemik tu betul-betul dia pandemik, nak harapkan turun. Berapa banyak dosa yang tak ditaubatkan, bahkan dianjurkan lagi untuk buat dosa, dianjurkan lagi untuk buat maksiat. Tu pun duk berebut pangkat lagi nak jadi Perdana Menteri. Tu pun celaka satu hal tu, satu hal. Apa yang kita nak harapkan lagi? Asal saya nak cerita wahdaniyah tu. Kita yang duk mengajar ni pun kita rasa kita belum sempurna lagi dari sudut nak merealisasikan wahdaniyah Allah Ta'ala. Lagi kita mengaji, lagi faham, kita akan tahu kita ni banyak lagi lah yang belum kita tunai. Orang tak faham, tak ada apa-apa dia. Dan yang ni lah istilahnya nak suruh orang taubat, dapatkan balik apa sepatutnya kita dah kena dapatkan. Khasnya macam mana nak tauhidkan Allah Ta'ala. Itu yang saya kata, kalau kesempatan PKP pasar ke apa ni, gunakan dia untuk sedapat mungkin lah. Kita pun tak tahu mana, tapi nak kata sepatutnya peluang tu dimotivasikan, diisikan program atau cara susunan supaya semua orang akan manfaatkan. Bala ni dia bukan dari sudut bala tu satu hal, tapi dengan bala tu kita dapat nikmat. Macam mana? Nikmat sabar, nikmat boleh bagi kuliah banyak, bagi faham tauhid banyak, susun balik, rearrange balik masyarakat, taubatkan balik masyarakat. Sepatutnya susun program ke arah tu. Saya bercakap macam tu lah sikit. Saya boleh bersuara je. Ada apa pun kat kita boleh bercakap ni. Siapa pihak-pihak yang ada akal, yang betul-betul waras, betul-betul serius tu, jadilah mata lebah kan, untuk sampaikan apa yang baik tu. Sebab kalau kritik, jangan jadi mata lalat tengok apa benda yang ini saja cari salah, ikut engkau lah. Akhirat esok kita jumpa lah. Itu je. Kita cakap atas dasar nasihat, pasal nakkan supaya kita semua dapat rahmat daripada Allah Ta'ala, khasnya dapat rahmat iman ni. Yang tu besar lagi, kita tak ada apa, tak ada kepentingan apa lain. Nak buat apa pula, bodoh apa pula. La ilaha illallah. Tu bagi betul la ilaha illallah kita tu. Baik, jadi kita nak belajar ni wahdaniyah. Tak ambil wazan, dia wazan fa'lan. Macam mana wazan rahman, yang kita terjemah sebagai pemurah tu. So generous. Pasal apa generous ni? Pasal Allah jadikan babi pun ada makan. Tu babi kau nampak binatang ni kan. Kau nampak Yahudi pun Allah Ta'ala bagi makan. Ada anak bini, ada harta benda, ada tempat tinggal. Bahkan kaya raya, senang, mahal, rela pula lagi. Kenapa tu? Pasal Allah Ta'ala Rahman, Fa'lan. Kenapa wazan Fa'lan ni? Dia menunjukkan amsilan tu mubalarah, maksudnya Allah Ta'ala superlatif. Nisbah dia bagi ni, kau derhaka Yahudi, laknatullah, buat kerja jahat, bunuh orang Islam sekalipun. Macam mana? Dia bagi makan, ada harta benda, bernyawa, sihat, lebih sihat pada kita, lebih kaya pada kita, lebih senang pada kita, lebih kuasai dunia daripada kita. Kita apa tak ada? Sekarang kerah tak ada.
Baik Cina komunis lagi ada dusun doyan lagi, ceroboh tak kena apa pun. Sambung-sambung habis lah kok tu. Yang kita ni bumi putera apa pribumi apa ni, apa tak duk bagi teroka tanah, duk tak dapat geran sampai lah ni. Yang Cina yang ceroboh tanah haram tu disahkan kata ceroboh tu pun diam. Yang orang yang bekas tentera apa-apa tu kena denda macam ni 50,000 2 tahun penjara. Apa ni? Mana dia dasar-dasar nak betul-betul ikut perintah Taala tu mana? Asal nak sebut Rahman, Fa'lan, ni Wahdan. Jadi kalau kata Rahman tu yang terjemah pemurah tu siapa? Allah Ta'ala dia memberikan limpah kurnia dia tanpa mengira siapa, hatta orang kafir dan derhaka, hatta iblis yang wakana minal kafirin pun dipanjangkan umur sampai kiamat. Tak ada makhluk Allah Ta'ala bagi umur dia sepanjang itu melainkan iblis. Sedangkan iblis adalah Allah Ta'ala yang hukumkan kafir sebab tak ikut perintah Allah Ta'ala. Umur paling panjang tadi. Kenapa Allah Ta'ala bagi macam tu? Pasal so generous. Ambil faham macam mana generous tu? Rahman, Fa'lan. Jadi atas faham Fa'lan, sirah tu, lafaz tu menunjukkan superlatif punya structure, word dia kan. Sama juga, apa dia? Wahdan. Jadi kita bukan belajar wahid, bukan belajar ahad. Kalau kul huwallahu ahad, ahad dari sudut mana? Dengan mana la yaqbalul qismah wal inqisam. InsyaAllah jumpa. Entah semua sebut Arab lagi tu banyak lah kan. La yaqbalu ta'addud, maksudnya tak berbilang lagi. Bila lam yalid wa lam yulad tu apa maksudnya? Jumpa nantilah. Dia menafikan Allah Ta'ala ni bukan berjuzuk, bukan berkata, bukan dia tercerai daripada sesuatu, bukan dia pula daripada dia boleh cerai daripada sesuatu. Allah Ta'ala satu pula, macam mana kita belajar, bukan jauhar. Walaupun satu bukan jauhar. Yang mana apa? Satu yang tak boleh dibelah bagi. Allah bukan satu tak boleh belah bagi, walaupun satu dia. Kalau macam tu punya makna pun bukan, apatah lagi Allah ada muka, ada tangan. Lagilah salah akidah tu. Ada Wahabi duk ajar akidah, tak ada tindakan apa-apa pun. Macam ni kau nak harapkan boleh berhenti pandemik ni? Pandemik ni lah, sebut pandemik, tak kira lah apa-apa. Macam ni nak harapkan? Orang yang cerita hak tu, zaman kita ni orang cerita hak dikira batil. Orang yang batil tak ada apa-apa, relax je. Ada isu pilot apalah ni dengan budak nama apa? Syihabuddin, apa benda kan? Saya pun tak peduli, tak rajin tengok pun naik baran. Orang bangang-bangang tu bercakap dalam bab agama boleh dilepaskan. Ni pun asyik didik daripada anak-anak didik Wahabi lah ni. Duk kata Allah ta'arah, apalah. Astagfirullah. Macam ni tak dapat agama. Jadi asal dan sebenarnya Allah di atas Rahman dia. Saya nak cerita wazan tu. Rahman, Fa'lan, Wahdan. Cerita tu. Jadi Allah Ta'ala wahid dari sudut mana? Zat, sifat, af'al. Itu saya kata, saya ngaji ada satu lagi, milik. Saya dah sebut dah milik tu apa dia. Zat, sifat nanti ya. Itu yang faham zat dan sifat dan af'al dan milik nanti, memahamkan kita mukhalafah Allah Ta'ala tu lagi jitu. Memahamkan qiyam Allah Ta'ala min nafsi tu lagi jitu. Memahamkan Allah Ta'ala ni dalam bab wujud lagi jitu. Kidam, baqa', qiyam min nafsi lagi jitu. Jumpalah nanti kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam lagi jitu. Maksud apa? Memang sifat Allah Ta'ala tu khas. Sifat Allah Ta'ala kita nak tauhid dengan dia. Kalau hidup macam mana? Huwal hayyul qayyum. Tu bahasa tu, balaghah dia tajam tu. Allah jua yang hidup. Allah je hidup. Tu wahdatus sifat. Tak akan berbilang hidup. Waktu bila tak akan berbilang hidup, wahdahkan sifat. Hidup ni huwal hayyu, Allah saja yang hidup. Makhluk innaka mayyitun. Ayat tu untuk Rasulullah tu. Allah Ta'ala kata innaka mayyitun. Rasulullah tak mati lagi. Innaka mayyit dengan jumlah ismiyah lah tu, bukan jumlah fi'liyah. Engkau tu mayat. Maksudnya apa? Makhluk. Kalau Rasulullah pun Allah Ta'ala kata mayyat, mayyitun wa innahum mayyitun. Kalau Rasulullah pun mayat, kita takkan kata kita hidup.
Rasulullah pun martabat dia mayyit, pasal huwal hayyu. Allah Ta'ala dia saja hidup. Nak faham betul-betul wahdaniyah Allah Ta'ala, mengasakan sifat dia, saya dah sebut huwal hayyu tu, macam mana nak kata tauhid kan Allah Ta'ala sudah, Allah juga hidup, ni kita hidup tak, hakikatnya kita mati, ni hidup, Allah yang bagi kita hidup. Kalau kita yang tu tak faham, terus saya kata taubat mengaji lain, maksudnya kita belum faham lagi tauhid, belum faham lagi tauhid. Faham belum macam mana nak suluk dengan tauhid, macam mana nak hidup dalam tauhid, macam mana nak mati dalam keadaan tauhid, macam mana faham pun tidak. Ada orang tak pernah dengar pun, saya tak bisa dengar macam mana, mengaji pun tidak, pegang kitab pun tidak, dengar kuliah pun tidak. Yang ni yang sepatutnya yang dibuat satu program pemulihan, rearrange balik masyarakat dari sudut ilmu, khasnya ilmu tauhid. Yang tu yang kalau miskin, susah apa gedana sekalipun, boleh hidup senang, mutmainnah, tak ada makanan, dia tak akan meminta-minta, borang keluar pun dia tak isi. Maka malu nak minta. Allah bagi nyawa lama dah, nak minta ke makhluk tak, ke Allah Ta'ala pun kita, dia dan kata nak minta, kita tak minta pun dia duk bagi macam-macam. La ilallah, aku tak minta ke makhluk. Sama macam tu. Bila ni? Bila ada tauhid. Saja ke sana sikit saya nak sebut pasal itu antara manifestasi orang-orang yang ada iman ni. Yang ni saya kata sepatutnya buatlah program macam tu untuk susun, rearrange balik masyarakat. Supaya apa? Ada imunisasi zahir dia, batin dia. Ni saya sebut ni tauhid ni batin lah. Akidah kita ke Allah Ta'ala. Walaupun susah apa-apa gedana, hidup melarat macam mana pun, sakit macam-macam, kena bala bencana, dah lah jatuh, ditimpa tangga pula, sekalipun kena bencana macam tu, tetap la ilaha illallah. Bahkan tak salah ke Allah Ta'ala, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, aku ni yang zalim ya Allah, layak aku kena macam ni, padan kamu ke aku, engkau lah ilahi, anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Macam mana nak bina balik semua kita ni dapat tauhid macam tu. Maksudnya itu program vaksinasi tauhid tu. Wah, bina vaksinasi yang tu, suntikan tauhid tu. Nak bina pun imunisasi, bukan vaksinasi. Imun dia apa? Anjurkanlah makan makanan macam ni, jangan makan Maggi contohlah kan. Makanlah makanan yang fresh, ajarkan pemakanan sihat. Yang ni dia pelekar-pelekarnya lagi. Ada orang cadangan ubat, doktor-doktor pun kata memang terbukti ada keberkesanan dia, tak dipandang, jangan terpandang dua mata, sebelah mata pun tak dipandang, bahkan dimomok-momokkan lagi. Yang dia punya utama proses vaksinasi kebangsaan. Macam something wrong. Itu saya punya muka je lah, macam tak kena. Isu kes nak naik pula lagi, suntik ramai lah, makin ramai, tapi kes naik lagi, menunjukkan tak selesai masalah lah. Something wrong. Macam saya buat muka macam tu lah, mesti macam tu ya. Dia macam seorang bapa nak bagi anak dia jadi senang, tapi bagi duit makin susah, makin kurang ajar. Wah, nyata pasal itu. Saya ada pengalaman mengajar duk pondok, pasal Tok Guru ajar macam ni. Kita duk ajar budak pondok ni, tengok main semain jemaah, waktu main naik mengaji, menghafal, tapi bodoh. Masalah apa puak ni, mesti something wrong. Ngaji banyak, jadual penuh, ngaji 20 kitab, 30 kitab sehari, tapi bodoh, benar. Rupanya ada main cintan, ada hisap rokok, ada hisap gam, padahal lah bengap. Yang baik tu baik lah, kita tak cerita, heran lah tu. Tapi nak kata, kenapa masalah tu masih ada? Saya nak sebut tu lah. Kenapa masalah tu ada? Mesti something wrong there. Kenapa dah divaksinasi, dah macam ni, dah ada penjarakan sosial, dah berapa bulan dah kita tak boleh nak bergerak apa pun, nak buat bangunan, pasir pun tak ada, simen pun tak ada, ni baru ni lah boleh, simen je dah, zinc pun tak sampai-sampai lagi kan.
Pasal kita dalam proses nak buat macam-macam, yang ni tak ada, besi tak ada, ni tak ada, nak kerja pun tak boleh, nak panggil bangla buat kerja tak boleh, orang kita tak boleh. Nah, apa pun tak boleh buat ni. Tapi tengok kes duk tambah. Duk vaksin. Must be something wrong there. Saya nak tunjuknya tu. Dalam masa something wrong there tu, belajar pula pakai PDPR. Kita duk bertemu semuka dulu pun punya susah nak belajar. Tengok SPM cemerlang. 5 tahun yang ni lah yang terbaik sekali. Salah saya budak-budak saya pelik. Wow. Budak kita duk ajar bahasa Arab pada dulu yang tera-tera pun kita tengok tak dapat A. Yang ni budak-budak yang itulah bahasa itu. Itulah. Dapat A bahasa Arab. Dapat A. Yang saya dapat muka ni dapat A. Yang dulu budak-budak yang cekap-cekap yang handal tu dapat C, dapat D. Yang ni dapat A. Saya bunyi macam ni lah. A. Boleh je, graf dia boleh turunkan. Semua atas kementerian. Ikut suka dia nak buat keputusan. Benda tu boleh dinaikkan. Saya punya bahasa. Saya macam mana? Okey. Asal saya nak cerita pada ni macam mana nak dapat tauhid Allah Ta'ala. Saya nak cerita asal wahdan, fa'lan. Jadi yang kita nak belajar ni, yang tu yang nak faham macam mana. Kita punya pelajaran tauhid besar. Sangat besar. Bahkan seluruh our entire life ni tauhid Allah Ta'ala. Seluruh kehidupan tauhid Allah Ta'ala. Mula tu sembahyang belum tauhid. Sembahyang baru 5 waktu daily, berapa minit? 5 minit. Kalau 5 minit, 5 kali 5 baru 25 minit. Bobolah sejam 5 waktu baru 5 jam. 19 jam lagi macam mana? Mana? Apa tu? Sembahyang pun kena tauhid. 19 jam tu, sembahyang tu saya kata sejam lah, 5 jam. 5 jam tu kena tauhid. 19 jam yang baki tu pun kena tauhid. Tidur pun bagi tauhid, jaga pun kena tauhid, duduk pun tauhid, berdiri pun tauhid. Macam mana nak jadi tauhid tu? Tauhid bukan sekali sebut la ilaha illallah tauhid, bukan. Tauhid ni kerja 24 jam. Kerja pula kerja hati, kerja qalbi. Itu kita punya pelajaran lah. Jadi itu yang atas bab kita nak bicara ni, wahdaniyah. Terjemah dia wajib satu Allah Ta'ala, wajib asa Allah Ta'ala, tunggal Allah Ta'ala. Tunggal dia wahdah Allah Ta'ala. Wahdatul apa? Wahdatul dalam bab zat, wahdah dalam bab sifat, wahdah dalam af'al, wahdah dalam bab milik. Tu yang kalau saya belajar urdunya apa dia? Iktayi. Berzat dalam bab zat pun iktayi, dalam bab sifat pun iktayi, dalam bab af'al pun iktayi, dalam bab milik pun ikta. Do, tin, char, dan satu. Lagu Urdu pun takkan tak bisa dengar. Sindagi, suffer. Lagi ada orang sambung pula. Saya nak cerita do, satu. Tin, do, tin, char. Sindagi, suffer tahu. Sebut tu saya nak sebut. Belajar Urdu pun, kalau belajar India pun, kalau atas dasar ahli sunnah wal jamaah tetap sama, tepat lah, tak lari langsung. Jadi kita nak dapat ni, nak dapatkan macam mana nak mengasakan zat, sifat, perbuatan milik. Maka makna satu Allah Ta'ala pada zatnya itu, baru nak masuk huraian. Soalan tu, saya bukan soalan suruh tanya vaksin, boleh faham. Saya cerita wahdaniyah tu, wazan fa'lan tu, kita punya pelajaran tu. Yang lain tu menyambil je. Pasal nak cerita wahdan, fa'lan, kita bukan belajar wahid, kita bukan belajar ahad, tapi belajar wahdan. Saya duk urai tu. Tu pergi habis fa'lan, rahman habis. Tu dah yang ni kita punya matlamat, pergi kaedah kita mesti betul kat agama balik, tauhid, masuk habis vaksin semua keliling.
Pasal semua tu ada benda berkaitan dalam bab kita dapat wahdaniyah Allah Ta'ala. Ada soal itu. Wahdan. Baik. Yang ni yang kita nak tengok yang pertama, makna satu Allah Ta'ala pada zat itu. Okey. Dia ada dua makna besar. Sebut. Atas huraian tu nanti dua-dua. Bab zat pun ada dua makna yang kena jaga. Bab sifat pun ada dua makna yang kena jaga. Bab fa'al pun ada dua. Cuma bab fa'al ni ada yang sebut satu. Satu lagi bab milik. Tu pun atas umum sekali. Sebut satu ya. Yang mufasil. InsyaAllah jumpa ni. Jadi kita tengok yang pertama, bab zat. Ada bab yang kita banyak-banyak dah dapat, alhamdulillah. Tapi tengok. Satu makna satu Allah Ta'ala itu pada zatnya itu apa dia? Tiada menerima belah bahagi zat Allah Ta'ala itu. Dengan mana zat Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, antara mana ahad ni la yaqbalul qismah wa ta'adud, tak menerima belah bahagi. Satu ada isyarat Quran tu sebut belakang lam yalid wa lam yulad. Memang terjemahan dia tak beranak dan tak diperanakkan. Kita bukan sekali dengar surah Al-Ikhlas ni. Cuma dengar saya sebut. Saya ada sebut malam bab-bab mukhalafahan. Jangan faham tu yang kita tak ada alat untuk faham betul-betul Al-Quran. Kita hanya faham Quran macam terjemahan bahasa jalanan. Kita tak dapat betul-betul pengertian yang sepatutnya kita faham mengikut ilmu kesusasteraan Arab. Para ulama kita lah tolong hurai. Apa maksud tak beranak dan diperanakkan? Tak beranak bukan nak hurai kata Allah Ta'ala bukan perempuan. Bukan macam tu. Beranak kan? Tak beranak kan? Boleh faham? Pasal boleh beranak ni, maknya boleh beranak, bapak tak beranak. Bapak jadi sebab mak beranak. Allah tak beranak, bukan nak kata Allah bukan perempuan, Allah lelaki. Siapa faham macam tu kafir. Boleh faham saya cakap apa? Itu faham literal nama dia. Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakkan. Maksudnya Allah bukan anak. Kalau makna literal dia tu lah, tidak diperanakkan. Bukan ada ibu yang melahirkan dia. Macam tu ke masuk ayat Quran? Dengar saya tanya tu. Macam tu ke masuk ayat Quran? Semestinya bukan. Itu nak isyarat apa? Ulama tolong hurai untuk kita. Apa maksud lam yalid wa lam yulad? Maksudnya Allah Ta'ala ni yastahilu alaihi ta'ala. Apa dia mustahil ke Allah Ta'ala ni? An yanfasila minhu au huwa munfasilun min syai'. Atau huwa munfasil min syai'. Mustahil Allah Ta'ala ni dia tercerai daripada sesuatu ataupun sesuatu boleh cerai daripada dia. Kenapa tu? Nak menafikan apa? Yang ni lah bab kita belajar lepas. Menafikan hal jirim pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan jirim, Allah Ta'ala bukan jisim latif, bukan jauhar, bukan occupied space, bukan berjuzuk anggota. Itulah maksud lam yalid wa lam yulad. Apa dia? Mustahil Allah Ta'ala satu tu, khasatan sebut ni, satu zat dia dengan mana? Zat dia bukan satu tu dengan mana jauhar, ada yang kita dah belajar, maksud dia ada, dan ada dia tu tak boleh dibelah bahagi. Bukan maksud macam tu. Dan perkataan wahid, ahad tu khasnya menunjukkan bukan Allah Ta'ala berjuzuk beranggota. Mustahil untuk dipahamkan dia ada muka, dia ada mata, dia ada tangan. Pasal itu semua menunjukkan ada kebolehan munfasil daripada Allah Ta'ala sesuatu. Ada kebolehan Allah ni tercerai daripada sesuatu. Boleh faham? Kalau ada dua tangan, atas kata tangan tu seketul dah lah. Tangan kanan seketul, tangan kiri seketul. Dah dua ketul. Maksudnya Allah Ta'ala bukan wahid dah. Isna' ni. Apa dia? Ada yamin wal yasar. Tambah ada muka, tambah ada mata. Mata pula bukan satu mata, banyak mata. A'yun. Macam mana? Jadi ada banyak mata. Allah Ta'ala asa. Takkan makna dia semua tu combine jadi Allah Ta'ala. Astaghfirullah. Subhanallah.
Satu, apa yang telah dihurai dalam kita belajar bab mukhalafah dulu tu, dia sebenarnya nak synchronise-kan dengan mana qul huwallahu ahad, dengan mana lam yalid wa lam yulad. Maksudnya Allah Ta'ala ni bukan mumpasil daripada satu, dan tak akan ada sesuatu boleh mumpasil daripada dia. Nak menunjukkan dia bukan terdiri macam mana kita faham makhluk, berjuzuk, beranggota, bermata, bertangan, berkiri, berkanan, berdepan, berbelakang, atas, bawah. Subhanallah. Faham mukhalafah dulu, mudahnya faham wahdaniyah. Kalau faham macam Wahabi, macam mana nak cakap? Allah Ta'ala ada mata, banyak mata. Allah Ta'ala ada muka, muka yang layak. Itu dah ada muka, dah ada mata, dah ada tangan, tangan pula ada kanan, ada kiri. Allah Ta'ala ni macam mana? Kata dia jangan fikir Allah Ta'ala macam mana. Beriman aja. Iman kepala otak engkau macam tu. Kufur tu. Iman ni bukan iman bodoh-bodoh, iman macam babi sondoi tu. Bahasa saya macam tu lah. Kau menjondoi, faham? Iman je Allah ada mata, Allah ada muka, macam mana tu saya duk fikir. Bukan macam tu. Mestilah perkataan yang disebut tu di atas kata dia bukan ayat muhkam, dia mutasyabihat. Terjemah memang ada, ayat Quran tu memang ayat Quran, mana boleh dinafi, dia mesti ada makna, tapi bukan makna jalanan macam mana faham macam tu. Itu makna jalanan nama dia, telah melacurkan maksud Al-Quran. Itu bahasa saya tak bisa sebut perkataan tu, ni katanya tak bisa dengar saya sebut macam tu tak. Saya geram tu, saya keluar bahasa itu. Bukan tak boleh olah bahasa tu, tapi ni baru saya sebut macam tu. Dia telah melacurkan faham Quran. Maksudnya faham bodoh, faham salah. Seolah-olah nak menunjukkan dia beriman betul dengan Al-Quran. Beriman apa yang Al-Quran macam tu? Istilahnya melacurkan faham Al-Quran. Sepatutnya faham ni macam mana? Dia mesti ada makna. Subhanallah. Itu kau baru letakkan Al-Quran di tempat dia. Serahkan makna dia pada Allah Ta'ala. Mesti makna zahir tak dipakai. Itulah kaedah beriman ayat mutasyabihat. Baru letakkan dia mesti ada makna. Makna dia terlalu tinggi untuk dipaham. Tapi takkan makna muka, mata, macam mana translation. Subhanallah. Tanzih kan? Maksudnya apa? Nak buang mana la ilaha illallah. Nak buang mana Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Nak buang mana yang kata Allah Ta'ala ni Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kalau hanya faham hanya dengan terjemah tu, Al-Quran ni kalau tengok macam-macam akan jadi salah faham ke Allah Ta'ala. Sekali lagi masih saya nak sebut kata, balik kepada masalah memahamkan dan melacurkan faham Al-Quran tu. Pasal salah faham. Satu, Al-Quran ni bila turun, orang beriman dia faham, alhamdulillah. Orang kafir dia faham jalanan punya. Turun ayat Quran apa? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Adhafan katsira, macam beberapa tempat dalam Quran yang seumpama tu. Allah Ta'ala kata apa? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang sudi untuk menghutangkan Allah Ta'ala dengan hutang yang baik? Orang bengap macam mana faham dia? Dia bengap macam orang bengap tu, Allah ada muka yang layak dengan Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala berhutang, macam mana? Allah Ta'ala minta siapa yang sudi hutang dengan Allah Ta'ala? Kalau orang bengap dia faham macam mana? Allah Ta'ala pun minta hutang juga. Dia minta supaya kita bagi hutang kat dia. Yang tu yang datang Allah Ta'ala kata apa? Orang bengap, orang kafir ni, orang bengong ni, tak faham agama ni. Dia kata apa? Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Kata dia, Tuhan kamu Allah ni fakir, minta hutang. Kami kaya, kami tak minta hutang pun. Kami tolong ni orang susah. Ayat Quran. Mak. Pasal apa? Kau telah melacurkan faham apa? Tu saya nak guna bahasa tu. Kau punya faham salah. Kufur punya faham. Padahal bukan maksud Al-Quran macam tu. Nah apa hurai panjang lah. Man zalazi yuqridullaha qardan hasana. Tapi Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk hutang. Pasal menunjukkan dia punya wajah syabah dia tak mana. Mengaji wajah syabah pula. Dari sudut macam mana? Hutang kena bayar. Jadi kalau kita buat sesuatu, istilahnya kita telah menghutangkan Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Kalau hutang kena bayar, itu menunjukkan satu jaminan kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu buat apa, Allah Ta'ala la yudhi'u amalan salihah. Dia tak akan mensisirkan walaupun satu amal soleh yang kita buat.
Itu maksud ayat Quran tu. Mana boleh faham zahir ayat, kata Allah Ta'ala pun minta berhutang dengan kita ya. Subhanallah. Tapi ada orang bodoh yang faham Quran macam tu. Macam mana ada orang bodoh faham Allah Ta'ala ada muka, ada tangan. Itu. Sedangkan bila faham pertama dalam bab wadaniyah ni, tiada menerima belah bagi zat Allah Ta'ala. Satu. Makna macam ni ialah makna pertama. Yang ni atau istilahnya dipanggil sebut wadaniyah pada Allah Ta'ala. Jadi menafikan kab muttasil fi zat. Menafikan berbilang-bilang zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala ahad. Apa nak ahad? La yaqbalul qismah. Mustahil zat Allah Ta'ala menerima belah bagi. Menerima belah bagi. Faham macam mana? Mana huraian dia? Lam yalid wa lam yulad. Bukan lam yalid wa lam yulad tu nak menunjukkan Allah Ta'ala ni bukan perempuan yang beranak. Dan bukan dia ni anak yang diperanakkan oleh seorang ibu. Yang tu memanglah takkan tak faham. Tapi takkan level macam tu je Allah Ta'ala nak cerita. Sifat wahdaniyah. Nak mukhlisina lahuddin. Ahadiyah Allah Ta'ala nak faham tu bukan macam tu. Itu yang ulama tolong hurai. Apa maksud lam yalid wa lam yulad? Mustahil dia tercerai daripada sesuatu dan mustahil ada sesuatu boleh cerai oleh dia. Jadi apa maksud dia? Itu yang mustahil berjuzuk, mustahil mata, mustahil tangan. Mustahil maksudnya tu. Ataupun mustahil jiri molekul yang mungkin kita guna isyarat dalam ilmu fizik, ilmu kimia tu, bulat. Yang ni renggang mencantum H2O, 2HO buat bulat. Nak menunjukkan yang ni molekul oksigen, yang ni masuk hidrogen, buat bulat. Allah Ta'ala, subhanallah, Allah Ta'ala bukan macam mana kita belajar teori zarah, molekul, ada istilah jirim, jisim, jauhar kita dah belajar lepas. Subhanallah, tu zat pertama dalam faham wahdaniyah zat Allah Ta'ala. Jadi Wahabi tertolak dengan fahaman ni, siap wahdaniyah. Memang dia tak faham. Hadanallah ila siratal mustaqim. Okey, satu. Makna kedua ni yang kita tak faham. Ada satu sudut kita faham. Apa dia? Beranak-anak kita faham ni. Tiada ada suatu zat yang lainnya seperti zat Allah Ta'ala. Tak ada satu zat lain yang seperti zat Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala ni jangan kata nak seperti Allah Ta'ala. Macam mana? Lepas? Nak seperti dia pun tak ada. Jangan kata semisil dia. Nak misil dengan dia pun tak ada. Jangan kata seumpama dia. Nak umpama dia pun tak ada. Jadi besar tak umpama tu tahu macam mana? Wujud sudahlah. Allah Ta'ala saja wajib wujud yang memang sedia wujud. Makhluk tak wujud. Mana ada nak umpama dia? Makhluk semua opposite dia. Kalau makhluk yang dah bagi ada ni mau opposite dia, makhluk yang tak ada tu macam mana? Yang tu pun tak sama, yang ni lagi lah tak sama, jelas makhluk. Yang tu pun tak sama, walaupun tak pernah tengok lagi, walaupun duk alam ghaib lagi, tak pernah dizahir pun lagi, benda yang memang tak ada tu. Jangan kata nak seumpama Allah, yang seumpama pun tak ada, tambah yang seumpama ni. Boleh. Itu besar sekali, pertama sekali dalam bab zat atau istilah yang ni dipanggil sebut wahdaniyah menafikan kam mumfasil fi zat. Menafikan berbilang-bilang pada zat. Maksudnya mustahil ada zat Allah, ada zat satu lagi yang seumpama Allah. Kita memang tak pernah faham ada seumpama Allah Ta'ala macam tu. Tapi nisbah faham kita duk rasa apa? Kita duk rasa kita ada, kita duk faham Allah ada, dan kita tak reti macam mana nak tauhidkan ada Allah Ta'ala dengan ada kita. Nanti yang kalau kita faham bodoh-bodoh, Allah ada, kita ada. Sudah. Allah memang ada. Memang Allah Ta'ala ada. Itu yang kita bodoh tak faham-faham tauhid sampai bila tu. Tauhid ni macam mana? Allah memang ada. Allah saja wajib ada. Allah saja zati ada. Allah saja yang sedia ada. Asal tak ada. Selagi dengan kefahaman tu belum rasa kehambaan, belum rasa keberhajatan, belum misalnya meresap dengan hati dan perasaan, kalau atas syurah yang ulama belum ada iman lagi. Sebelum nak ada iman kena ada apa lu? Ada ilmu tu. Dan dengan ilmu tu
sebelum tu apa? Ada Islam dulu. Islam kita dah ada, alhamdulillah. Kita belajar lagi awal-awal kitab apa? Tak sah Islam melainkan iman. Tak sah iman melainkan dengan ada i'tiqad yang jazam. Nak i'tiqad macam mana? Tauhid kan Allah Taala bab zat. Mustahil zat dia tersusun daripada sesuatu, mustahil ada zat dia seumpama satu. Tak mana tak ada seumpama. Tengok wujud sudahlah. Kat lain kau tak pandai. Allah dia saja wajib wujud. Makhluk mungkinul wujud, jaizul wujud. Bahasa mudah, makhluk asal makdum. Allah asal wujud. Habis. Memang tak ada seumpama zat Allah Taala. Itu apa perasaan nak hasilkan di situ? Yang kita nak bagi hasil apa dia? Aku asal tak wujud. Ni ada macam mana? Allah yang ada aku. Ni langit bumi asal tak wujud. Ni ada macam mana? Allah yang ada langit bumi. Ni anak isteri, Allah yang kurnia anak isteri. Ni pokok sawit tak sawit apa? Allah yang jadi. Ni ada tangan mata, ni Allah yang jadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Selagi belum dapat macam tu, wajib taubat dengan jalan lain bagi dapat macam tu. Memang kita tak boleh dapat 24 jam macam tu. Tapi nisbah iman ni sepatutnya belajar kena bagi dapat 24 jam macam tu. Kalau terlajak buat dosa, silap balik patah balik. Lalai balik patah balik. Lalai balik patah balik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah jadi. Aku makhluk dia. La ilaha illallah. Kalau kita memang duk sibuk hari-hari macam ni, masya-Allah. Coronavirus, yang kata coronavirus, Yahudi mampu semua habis. Dengan rahmat Allah Taala bukan saja mampu. Yahudi itu mampu, orang ni hidup semua jadi muslim, mukmin, muttaqin. Tu saya kata, kalau tak pandai, tak ada orang Malaysia, pergi cari tutup guru, orang ulama punya ramai. Suruh ada orang ajar tauhid, bagi penterjemah yang sedap-sedap ni untuk terjemahkan, ambil intipati dan kepakaran mereka macam mana nak buat Jabatan Pulau Pinang, tak kerti ambil orang Korea, orang Jepun buat kerja. Contohlah kan. Dah orang jabatan apa semua tak pandai, cari orang-orang yang tak ada kena dengan jabatan ni untuk cerita bab agama. Kalau demo pandai, bagi demo bercakap, aku nak dengar. Tu sayangnya bahasanya tu lah. Tambah yang pegang besar-besar, duk banyak komplain kita tu. Kau dengar, aku akan cakap, aku nak dengar. Boh pi bahasa gitu. Kasar sikit lah bahasa kita kan. Ni cabar ni. Cabar bab agama pun masalah. Aku dengar, aku nak dengar kau cakap. Dengar kuliah lembek, tak bermaya langsung. Apa benda kau cakap? Apa benda ni? Cakap tauhid, apa benda kau cakap ni? Tak membangkitkan jiwa langsung, tak menyedarkan langsung tentang kita ni makhluk. Tak ada ilmu pun kau cakap nak menyebabkan apa, kami ni boleh sedar, kami nak sedar lagi jauh. Hang tu hang sedar dah, hang siapa? Macam itulah bahasa saya kasar tuan. Allah Akbar. Ni semua gigit orang ni, saya ni jahat perangai ni. Istighfar banyak ni saya ni. Astagfirullah. Tapi semua luahan tu bukan apa, nak supaya kita ni balik pada dapat rahmat Allah Taala. Supaya kalau kita kena pandemik sekali pun mati dalam rahmat Allah Taala, mati dalam iman. Macam mana mati dalam iman? Pasal kita ada iman. Kita tauhid Allah Taala. Memang ahli tauhid. Kita baru cerita bab zat. Memang kena dua, nafi kan daripada faham zat Allah Ta'ala ni wadaniah dia tak mana? Mustahil zat dia tersusun, boleh bersusun-susun daripada satu. Subhanallah, lam yakul lahu kufuwan, lam yalid wa lam yulad tu huraian dia. Lepas tu mustahil ada satu zat lain menyerupai Allah Ta'ala. Kita satu sudut dah lepas, tapi saya suruh renung sikit, tengok bab faham wujud tu, boleh faham tak? Dah sekali lalu saya syarahkan, saya sebut satu prinsip wahdatul wujud yang selalu orang nak sebut. Memang itu prinsip ahli sunnah wal jamaah kita. Kalau tak faham wahdatul wujud, menafikan wahdatul wujud dengan huraian apa saya sebut ni, dengan kepahaman macam mana tutup gali sunnah, untuk guru kita ahli sunnah wal jamaah hurai ni, maksudnya kau kena tobat mengaji lain. Maksudnya kau memang bodoh, kau tak faham macam mana nak tauhid dengan wujud Allah Ta'ala. Memang bodoh, maksudnya tak faham. Maksudnya bahasa mudah, tak ada iman lah kau. Engkau tak ada iman lah dengan Allah Ta'ala, ya Allah ni. Allah saya wujud. Kau tak faham. Maksudnya kau belum ahli tauhid. Dengar ayat saya kasar sikit lah tu kan. Nak nafikan tauhid pada orang. Tak. Dengar saya sebut apa. Maksudnya kau tak faham tauhid. Kau tak pernah dengar huraian tauhid.
Kau tak pernah pergi belajar apa dia tauhid. Kau pernah tak tahu itu tauhid. Ni nak belajar tauhid ni macam mana nak faham? Bila sebut Allah wahid dari sudut zat ni, dia wahidun fi zatihi, dengan mana la yaqbalul qismah, dengan mana menafikan kam muttasil fi zat dan menafikan kam munfasil fi zat. Itu istilah huraian saya sebut. Mudah-mudahan taklah faham dengan kita. Untuk faham tu apa? Mudah-mudahan dia bagikan kita boleh zikir ke dia, sedar kita ni siapa, tiada lain melainkan apa ada pada kita ni limpah kurnia dia belaka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun dunia kita kelang kabut macam mana pun, la ilaha illallah. Yang ni lah antara maksud Quran, bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sebut Allah, ingat Allah, kenal Allah, arif dengan Allah, tauhid dengan Allah, macam mana? Hati tenang. Siapa? Semua ni makhluk. Dan tak mustahil untuk kita dengan keadaan zikir tu, orang nak buat jahat apa pun, kita pun tak peduli dengan makhluk, pasal terlalu ingat Allah khalik makhluk. Dia akan hindarkan kita daripada kejahatan-kejahatan ni. Kalau kena kejahatan sekalipun, dia bunuh kita sekalipun, aku mati dalam keadaan tauhid. La ilaha illallah. Kita belajar nak dapat tu. Dapat tu. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Seterusnya insya-Allah kita sambung, dan makna satu pada segala sifat. Ya, buat sifat pula. Jadi ada dua istilah saya sebut tu. Yang tu cuma sebab kitab kita dia tak sebut. Kalau mengajar kitab lain, istilah tu saya sebut. Tu saya kata, walaupun baca kitab macam ni kecil aja, ada istilah dia tak sebut pun, saya sebut ni semua kitab besar-besar. Nak tunggu kitab besar saya baca, tak bila lah tak? Dengar tu, faham tu macam mana? Faham macam dah lalu kitab besar dah. Saya pengalaman mengaji, ada guru yang memang dia ajar macam tu. Baik dia ajar tauhid ke, dia ajar fiqah ke, dia ajar nahwu ke, dia ajar sorah ke, dia ajar balaghah ke. Kadang all in one. Dia ajar nahwu, tauhid ada situ, fiqah ada situ, tasawuf ada situ, sorah ada situ, balaghah ada situ. All in one. Kita nak tunggu kitab dah bila nak jumpa dengan dia. Dia pun pandai, dia pun umur dah 90 lebih ha. Dia ajar satu tu all in one. Semua ada. Semua ada. Bila kita mengaji tu tinggal nak touch up sikit-sikit je lagi. Sebenarnya asas dia bukan saja asas. Parti dia dah ajar dah kat kita sebenarnya. Kalau kita tak belajar secara khusus pun, sebenarnya kita dah belajar dah semua ilmu-ilmu tersebut. Cuma kita tak pernah belajar khusus ni, kita tak boleh nak spesifikkan ni ilmu balaghah. Ni balaghah pun sudut mana, ni badek ke, ma'ani ke, bayan ke, yang ni nahwu ke, saraf ke, ni amsalitum mubalaghah ke, ni makna isim tafdil ke, yang ni dengan makna ni ilmu mantik dengan makna didalah iltizam ke. Iltizam daripada wahid ni menafikan kam mutasil mufasil fi zat fi sifat fi af'al fi milik. Oh, itu kaedah mantiki tu. Tak pernah sebut belajar mantik pun tak bisa belajar, tapi huraian tu, kefahaman tu, semua ilmu tu all in one. Ni saya punya pengalaman ngaji dengan Tok Guru saya ngaji. Tu hadanallah ila siratal mustaqim. Mudah-mudahan faham kita tu dan dapat pula kita tauhid, dibagi pula kurnia untuk sentiasa banyak ingat kat dia tauhid, kat dia zikir dia. Boleh kita refresh balik iman kita, dan kita boleh tinggalkan kelalaian dan kebodohan kita ni. Memang banyak bodoh dan lalai kita, banyak sangat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita boleh keluar daripada kebodohan dan kelalaian ni. Amin. Sambung nantilah sifat pula, insya-Allah. Soal kalau ada. Ya. Mustahil faham Allah Ta'ala ni dia cantuman daripada sesuatu. Antara lazim daripada makna tak boleh belah bahagi tu kan. Pasal dia lam yalid wa lam yulad tadi tu. Maksudnya la yanfasilu minhu syai' wa huwa laisa min munfasilun min syai'. Tu dalam bahasa Arabnya itulah, dia bukan tercerai pada satu, bukan diceraikan pada satu. Maksudnya Allah ni bukan gabungan dan apa istilahnya? Jalinan antara sesuatu. Satu mustahil dengan makna muka, mata, dua tangan.
astaghfirullah. Itu yang menyebabkan kategori ayat yang macam tu jadi nama mutasyabihat. Jadi di atas bahasa tu betul lah. Antara mana mustahil Allah Ta'ala boleh dibelah bagi, maksudnya mustahil Allah Ta'ala adalah cantuman daripada sesuatu. Ya, betul. Tiada suatu zat yang lain sekalinya. Ya. Seperti yang lepas kita belajar, maksudnya sama lain kami sendiri. Ya, betul. Cuma laisa kamitslihi syai' itu tak ada misil tu umum kan. Huraian dan istilahnya detail apa? Spesifikasi kan misil tu macam mana? Tak ada misil dari sudut zat, tak ada misil dari sudut sifat, tak ada misil dari sudut apa? Kita zat kita ni, zat kita. Tangan, mata, kaki. Allah subhanallah. Oh. Kalau faham Allah pun ada muka, ada mata, ada tangan, ada kanan, ada kiri yang layak dengan dia. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah. Kalau faham tu mudah. Tu yang faham Wahabi tak bagi kita belajar sifat 20 tu macam itu lah. Faham ni tolak Wahabi. Dia bagi kita tak faham sifat 20, dia ajar Wahabi, senang je orang faham. Orang ikut je Wahabi. Ilmu cucuk hidung kan. Kira saya jawab soalan. Yang tu celoteh saya sikit itu. Lain? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.